kesedihan kita sebagai berhenti kepada Allah Ta'ala, menangis kita sebagai menangis kepada Allah Ta'ala. Sebab kerana bahawasanya orang yang duduk pada tempat orang yang berdua minyak wangi, tentu dapat bau minyak itu kepadanya itu. Tentulah sebab kita dekat dengan Allah Ta'ala, tentulah akhlak kita, kelakuan kita, ingatan kita, tumpuan kita, tak ingat yang lain dah. Tak ada lain, hanya Allah saja. Macam ni terkesan ya, daripada apa yang kita minyak wangi, makin dekat kita dengan Allah Ta'ala tu, itulah. Kalau kita, walaupun kita tak jual minyak wangi, kita duduk kau minyak wangi baca banyak tu. Minyak wangi lah. Berbau. Macam dia bau ni. Itu pun tersentuh lagi. Mana kamu kita tengok, itu contoh bandingkan. Bayangkan, kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, pasti kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang sebaliknya. Tak jaga anggota, tak jaga mata, tak jaga orang, memang tak akan berlaku itu. Jadi nak buat atas kepala dan kita berhenti pada Allah, menangis pada Allah. Dan kalau tak boleh menangis, kita menangis, tak boleh kita menangis. Faham tak? Kalau kita tak menangis, apa yang kita dosa kita, apa yang telah kita maksud kita, tak boleh menangis. Keras hati kita, menangislah yang kita sebab tak boleh menangis. Sebab orang menangis boleh menangis sebab bila dosa menangis. Yang kita tak boleh menangis, kita menangis sebab kita tak boleh menangis. Itu kita ya. Yang ketahuilah. Ketahuilah olehmu bahawasanya sembahyang itu seperti mendapat untuk dia dapat Tuhan, di hadapan Tuhan. Maka apabila duduk engkau sembahyang dan dia dapat sesuatu daripada khusyuk dan berhadapan hati kepada Tuhan, maka menunjukkan yang demikian itu atas sekalian sakit pada engkau, dan yang itu kibur atau takbur ya, takbur atau tiada, atau ni kita tu wujud engkau kepada Allah Ta'ala. Dalam wujudnya kita pertama sekali sebut kibur ini takbur, yang kedua wujud ya, yang ketiga dan atau tidak ada adab kau kepada, dan tidak beradab, tidak ada adab kau ke Tuhan Allah Ta'ala, beradab kepada Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala akan Sa'rifu an ayatin ladhina yatafakkaruna fil ardi wa min ghairi haqq wa makna wallahu a'lam. Lagi akan aku tolak sesuatu daripada ayat itu orang yang iaitu orang yang takbur mereka itu pada bumi dengan tiada hak, maka segianya bagi seseorang yang sembahyang bahawa duduk di hadap dahulu pada berzikir Allah Ta'ala dan berzikir Allah Ta'ala dan istighfar daripada suatu yang taksir ritual mereka ya. Dia di dalam sembahyang kerana banyak sembahyang tiada diterima kepadanya, kerana tiada sempurna adabnya. Maka istighfarlah, kemudian daripadanya diterima, kerana bahawasanya Nabi SAW apabila sudah sembahyang ia membaca istighfar 3 kali. Syahdan. Inilah dia katakan lagi mengapa solat kita tak terima, mengapa jadi kita tidak khusyuk, kenapa kita tidak fokus ya? Mata hati kita tak duduk, tak khusyuk, kenapa? Di bagi sini antaranya 2 sebab, takbur dan wujud. Ini penyakit yang bukan klinik untuk merawat, mereka ulama-ulama merawat. Sebab tu ya, Syekh Ibn Abbas Al-Qadri dan kitab Tadul Pilih penting sangat bersatu dengan satu kita duduk dengan orang kain
kita akan cerita kekayaan lah. Duduk dengan dengan orang alim, tapi ilmu lah kita. Duduk dengan perempuan, berakhirlah kita. Itulah 8 golongan bersama-sama kamu duduk. Sebab tu, kenapa Nabi, salah pengikut Nabi ni pelanggannya kepada ulama orang bawahan, grassroot kan. Nak yatim, kita bapak yatim itulah Nabi tengok dari orang yang ikan yatim. Sebab tu dia biasa dengan duduk orang susah, orang yang tak ada jawatan, belum bapak. Sebab sengaja kita jangan tak tengok wujud. Takbur ni dua sifat yang ada. Jadi kan takbur, yang pertama menolak kebenaran, yang kedua tidak takbur dia. Yang iblis kan, usjudu ya Adam fasjudu illa iblis apa wastakbara wa kana kafirin. Sujudlah, kalau tersujudlah mereka semuanya, mereka iblis apa wastakbara, masuk dia jadi kafir dia. Sebab apa? Yang pertama dia menolak perintah Allah, tidak sujud. Yang kedua, Allah tahu mesti dia bertanya kepada kaki mulia. Dia tolak satu, hina satu. Tolak wuduk, hina wuduk, kafir terus. Jadi punca takbur ini tolak kebenaran plus campur hina. Tolak dan hina tu takbur ada. Kibri al-kibri la yu'tal jannah fi kamal syurga man qalbika bi baklab fitness qalbika bi dalam kibr tidak akan masuk syurga yang ada hatinya sudah zarah. Zarah ni 0,006 gram. Satulah zarah. Hatinya ada sifat takbur, tutup pintu syurga. Ini sahih Imam Muslim bin Ahmad. Yang kena wujud. Wujud ni dua unsur juga. Kalau dua unsur ni ada, dia tak akan wujud. Apa dia wujud? Wujud rasa lebih, rasa hebat, rasa kalau kata ilmu lah. Kalau orang susupnya suara sedap, rasa sedap, katakan suara pun boleh satu wujud juga ya. Dengan jawatan, dengan kenderaan, dengan anak berjaya, semua akan jadi wujud. Dengan keadaan rasa lebih pada orang, tapi dia tidak menunjuk, dia tidak menunjuk diri perasaan. Dengan maksud tidak ada dua perkara. Apa yang dapat, suara ke, harta ke, daripada Allah datangnya dan boleh kekal dan hilangnya, tidak ada wujud. Wujud ini kalau ada, tidak ada dua perkara, datang pada Allah dan boleh hilang dan kekalnya, semua pada Allah, takkan wujud. Kalau ada, tidak ada dua perkara ni, lebih pada orang, hebat pada orang, dia tak ada kaitan dengan Allah, dia tidak menyangka daripada Allah Ta'ala. Dan dia bila dia risau hilang benda tu, bila risau hilang benda tu, dia tambah lagi penyakit. Bukan wujud, tapi dia dalam keadaan dia boleh jatuh kepada takbur, bahaya. Sebab tu kalau wujud ni dia tidak menunjuk. Satu lagi sum'ah. Sin, mim, ain, ta, sum'ah. Dia perasan tetapi dengan menunjuk. Perasaan dia hebat, perasaan dia dikatakan lebih, perasaan dia dikatakan kealimannya, dia pasang telinga. Oh, dia ni kalau baca Quran, Masya Allah, dia pasang telinga jauh dia. Itu semua. Yang ujuk ni tak pasang telinga, dia pasang kita je. Dia tidak ada untuk usaha tu dengar apa orang kata. Kalau usaha dengar apa orang kata, itu semua hancur, binasa. Sebab itulah soal kita khusyuk, punca dia. Sebab dia rahsianya, tengoklah. Tengok orang-orang yang tengoklah geng-geng pasma mesti tengok solat dia. Kalau nak cakap terang ni, geng-geng pasma ni tengok solat dia. Tengok mata kat mata dia. Cek. Kau jumpa seorang orang jumpa dia, tengok mata dia kan. Tengok anggota kat mana. Tengok cara doa dia. Saya kenal masa doa, masa pelaya di Kacuk. Masa tu Tok Guru Nasrul Maisa dengan Ustaz Musa. Saya tengok angkat tangan, saya tahu dah ke mana dah pergi orang ni. Yang doa ni Tok Guru begini dia doa. Memang habis doa gini. Masa tak kira Tok Guru tu kan, dia tengah dia kata Nabi orang ni betul Ustaz Musa.
kan tak ada adab. Nak berdoa pun tak ada adab. Macam mana kita kata doa? Yang didoa ni mata kita tengok doa kanan. Tengok yang orang dia nangis untuk doa. Dia menangis tangan ke sini dia. Dia kata habis. Sebab tu itu tanda dia. Daripada kita perasan kita lebih berdoa. Akhir kita kebat kita, solat kita, apa? Tahan solat kita daripada khusyuk. Tahan solat daripada kita dekat dengan dia. Dengan perkara-perkara yang kita lakukan, mainlah kita, mata tengoklah ke depan, bukan tengok tempat sujud. Tak ada rasa macam ketakutan amat sangat, kegerungan amat sangat. Tengok seorang syekh yang dia syekh ni, dia nak tambah dalam kata dia dah 40 tahun solat. Aku tengok kau solat lain pada orang lain, dia kata, dengan gigilnya, dengan getarnya, dengan tangisannya. Aku tak jadi, aku rahsia dia. Dia kata yang pertama pasal kita mengangkat wuduk. Angkat wuduk dan fa'ahdasil asghari. Angkat ni, angkat keluarkan sifat mazumah, takbur kita keluar. Tinggal nampak air tu je masuk ke tersirat. Dan bagi yang bertawbid itu mutahirin. Awak suka pada mutabat, suka pada kasih, pada orang yang cuci kan. Luaran, dalaman. Luaran untuk najis, dalaman najis kita juga takbur yang luaran angkat. Yang kedua, aku solat, dia kata, aku letakkan aku berada di atas sirat, bawahnya neraka. Malaikat di belakang mengejar aku untuk tarik ke. Macam mana aku berada atas sirat, di bawahnya neraka, menggigilnya, getarnya, sebab jatuh, itulah kebinasaan. Begitulah aku buat setiap kali aku solat. Tak payahlah ya, orang-orang yang makrifat tak dapat, kita bila cerita lah kita tak dapat. Susah dia tengok kelas sahabat-sahabat kita lah, kita sendiri susah nak menanggalkan solat. Ayat. Bila kita susah tengok ayat, antara ciri-ciri ahli neraka ni keras hati. Baca dulu hadis Al-Ma'am Al-Mu'ad bin Jabal daripada Imam Adi, daripada Imam Adi, dan juga Abu Ya'la daripada Mu'az bin Jabal. Al-Ma'am dan Syafaq, 4 kebinasaan. Yang pertama, jumlah air, yang mata susah nak tumpah. Yang kedua, qasl keras hati. Yang ketiga, khisu rakus, tamak qalb. Yang keempat, tul amal, panjang angan. Cuba tengok. Saya tak tahulah kalau aku tengok macam saya dah Umar bacaan ni. Nabi saya ceritalah dengan Nabi pernah satu hari bangkit tengah malam, satu ayat diulang-ulang, ayat 118 surah Maidah. Wa syaitan wajib in fa'azibhu fa innahu jibal in tafilahu ni wa inna tindakan roh ayat ini Halim Hakim. Dan antara ayat itu suatu pantun ayat 118 surah Maidah. Nabi baca surah satu ayat itu daripada pagi sampai daripada tengah malam sampai ke subuh. Hadis Imam Huzaimah daripada adik Nasai, ya, dan Imam Nasa'i dan Ibn Huzaimah dari Azal Abu Dzar Al-Rafi radhiyallahu anhu. Itulah ayat Nabi baca menangis sampai ke subuh. Terus Nabi sendiri yang baca dalam menangis itu. Omar, ya, bila baca surah Yusuf, kering mata dia, habis mata dia jujur. Tengok ya, dia tengok para sahabat solat bila baca Al-Quran dan solat. Ini yang Allahu Akbar. Itulah yang kita tanamkan rasa macam Rasulullah dan sahabat menangis dan solat. Sebab apa? Takbur. Sebab apa? Wujud. Sebab apa? Riak. Sebab apa? Ini sebab rumah. Jangan kita nak solat dalam kita tunduk, dah air mata boleh menipis. Tak ada lah, air zaman, ya. Itu punca dia. Dan dia sebut, ya, anda tak cek surah apa ni? Ya, Ustaz, surah ni. Surah yang dia baca oleh ni. Ta'asrifu an ayatil lati tajadzabu nabil hafi bil haqq. Ni maknanya Allah Taala surah apa cek balik ya. Tak sempat tempat sempat surah apa ni. Dan maknanya ada surah apa? Ya. Dia kata selagi aku tolak seorang daripada ayatku, pada tanda-tandaku, orang yang takbur, mereka itu pada bumi dalam keadaan tidak ada khiyar, tidak ada hak, yang bukan yang sebenarnya,
kata rugianya bagi seorang yang solat berduduk dahulu berzikir di Surah bawah Araf Araf, ayat Araf ni 146. itu pada Surah Araf 146. Al-A'raf. Al-A'raf. Okay. Sebab tu kita adik mana duduk dahulu zikrullah dan istighfar kepada sesuatu yang taksir, yang cuai, taksir yang lekar sesuai kita nak solat, kerana banyak yang kata banyak solat yang tidak diterima kepadanya kerana tiada sempurna adabnya. Patut istighfar istighfar kepada Allah, kemudian padanya supaya diterima kata bahasanya dan sahabat tu juga diterima kerana bahasanya Nabi Sallam bila sudah selesai solat dia istighfar 3 kali. Itu kalau Nabi itu istighfar, sebab tu dengan solat cabut 4 atau pandang untuk itu tak jadilah. Cukup sekejap istighfar, menolongkan kita apa kesalahan kita tadi, sejak khauf dan rajak. Jangan ada solat tu cabut itu tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Biar kita ada adab dengan Allah Ta'ala. Yang nanti kita istighfar itu rasa Allah lepas dari kita, dan rasa Allah kita ingat kita ni Allah dan kita biasa mencurahkan isi hati kita pada dia. Sebab tanda-tanda disebut kita ikaf Syekh katakan dari tanda-tanda seorang berdekat dengan Allah ada 7. Salah satu tandanya membiasakan mencurah isi hati kepada Allah. Kita curah isi hati, jangan masa doa je. Kita kena bermula lah. Yang tak boleh, mulalah dia sekarang. Macam ni kita dah pergi kepada Allah. Ambil contoh satu. Baik, kita apa-apalah, kita daripada kita pagi tidur dari tu, baru bangun tidur sampai tidur semula, apa yang kita tengok lalu di sepanjang hidup kita tu yang boleh kita curah isi hati kepada Allah Ta'ala. Kita betul betul maka tunai, betul expo dan smart tag. Tengok smart tag laju, itu dia bagi hisap 70,000 je, 70,000 plus 70,000 tak tentu tu lah angkat. Maknanya itu dah bukan kita punya tu. Yang angkat kita berangkat 70,000 tanpa hisap tu, smart tag lah tu. Dashboard tu, ni para tapi para wali, para yang banyak hebat-hebat tu. Kita dashboard, kita tunai. Apa kita curah isi kita Allah, ya Allah. Macam mana terlepas ya Allah hisapmu, ya Allah. Nanti senadi, yang dia kata al-halal, halaluha hisabun, haramuha naun. Halal untuk hisap, haram untuk neraka. Situ kita rasa ya Allah. Situ curah isi hati kepada Allah, ya Allah. Macam nak besok depanmu, ya Allah. Kepanjangnya berapa banyak ya Allah aku dihitung, tak mampu ya Allah. Itu curah isi hati. Lalu bila kita biasa curah isi hati ni, dia kita biasa memang kita memang ada satu keadaan di mana kita subhanallah nak cerita tak boleh, dan kita Allah Akbar ya, itu kadang-kadang dia kerinduan lebih. Kalau kita biasa dan curah isi hati kita kepada Allah Ta'ala, susah tidak tinggal tempat solat. Solat. Contoh maghrib, habis maghrib Qobliyah awal Quran. Takkan boleh kita cepat di tempat solat. Maknanya kita rasa rindu dengan Allah Ta'ala untuk solat. Surah ni habis surah ni. Inilah antara caranya surah inisiatif pada Allah Ta'ala. Baik, tengok traffic light hijau, merah, kuning. Ya Allah, alhamdulillah masih hidup ya Allah. Lihat ya Allah, itu hijau. Kuning ya Allah tak boleh. Dulu boleh main hujan, boleh lompat-lompat macam dulu. Sekarang boleh ya Allah, kuning dah. Tunggu merah ya Allah. Dia merah, istighfar banyak-banyak ya Allah. Masa akan tiba, tapi bila tak tahu. Dari untuk bertemu ya Allah. Siapan tak ada ya Allah, kekalahan tak ada ya Allah. Inilah yang Abu Hurairah menangis masa nak mati.
dan kitab sirah Ibn Katsir bila Ibn Ayah yang cerita sahabat-sahabat dan sahabat. Antara Ibn Katsir menyatakan masa Abu Hurairah nak wafat, dia mengatakan Ibn Katsir kata amalan Abu Hurairah ni masa sebelum tidur dia istighfar dia 12,000 istighfar dia, dan tasbih dia 12,000 baru dia tidur. Dan hadis dia 5,734. Sahabat yang paling banyak hadis. Tiap kali Abu Hurairah dia buat pahala, dia nak beri ahli yang banyak. Isi Nabi pun tak banyak tu, 2,210 dia. Aisyah radhiyallahu anha. Baik, masa dah nikah dia nangis. Sahabat tanya dia, mengapa berapa menangis? Apa jawapan dia? Perjalanan tu jauh, bekalan amat sedikit. Di nasi terakhir, perhentian terakhir aku tak tahu syurga ke neraka. Bayangkanlah, itu yang Ibn Katsir. Yang pertama, perjalanan tu jauh, bekalan amat sedikit. Perhentian terakhir aku syurga ke neraka. Sama Mu'adz bin Jabal. Bila Mu'adz Jabal puncak resi masa dia mati itu, keadaan betul-betul puncak, ketakutan. Tanya oleh sahabat dagang yang datang ziarah dia, apa hal keadaan kamu ya Mu'adz? Dia beritahulah, kamu Nabi pernah pegang tangan kamu, ya Mu'adz, aku cinta kamu, bacalah doa Al-Fatihah ala dzikra wa syukur. Kan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hantar ke Yaman. Cuba tengok apa kata Mu'adz bin Jabal 3 perkara. Dia kata, aku hilang untuk solat tahajud, aku hilang untuk puasa sunat, aku hilang untuk kuliah kajian. Aku tak tahu sama ada bermalam di syurga, bermalam di neraka atau sebaliknya. Aku tak tahu, kata Mu'adz bin Jabal. Yang mati senyum Piramli dia, matilah iman. Bayangkanlah. Wah, siapa kita ya Allah, siapa kita ni? Nanti kalau tak nangis tu keras hati dah tu. Betul-betul keras hati. Susahnya nak nangis. Allah. You tengok tak ya, kita tengok. Kalau semua susah nangis, memang keras hati. Memang susah hati. Keras hati dan apa keras hati? Dia hati ni, dia tersentuh sebab ya. Hati ni disentuh, dia kaitan dengan mata, kaitan dengan hati. Sebab tu lah hati Melayu dia mata ke hati. Kalau hati dia keras, memang air mata beku lah. Sebab Nabi sebut kan, dia main beku mata sebab keras hati. Sebab apa keras hati? Ni, rakus. Maaf apa? Khilsu, tamak tak cukup. Kenapa tak maaf apa? Sulaman panjang sangat. Kaitan, sebab tu sebut. Kalau dengan Ustaz dia nangis tak? Itu masalah. Itu muhasabah dia kan. Jauh mana air mata kita banyak tumpah untuk Allah dan banyak tumpah untuk makhluk. Itu pun muhasabah juga tu. Tengok pada segi tu, air mata untuk makhluk, ya Allah, berlebih-lebih. Kadang-kadang yang Allah kita tengok kan, yang biasa, itu gimana. Tapi untuk Allah Ta'ala, titik pun susah. Nabi ajar kita, Nabi sebut, Ufku ya Anas, ufku. Pak Ita Muhammad Tabak. Orang bisa nangis dah. Menangis dah. Tak boleh menangis, buat menangis. Semua buat menangis. Dan kitab Baca Aulad Syekh Dr. Nasir Ulwan yang ambil tu hadis daripada Imam Tuan Al-Fatihah ya. Buka tentang Aulad Dr. Nasir Ulwan. Dia kata ikra Quran. Baca Quran buat aku. Pak Ita Muhammad Tabak. Bacalah Quran, menangislah. Kalau tak menangis, buat menangis. Pegang limau sebelah ke, bawah ke, buat menangis. Yang ini penting menangis. Dahsyat dekat mata ni. Sebab itulah dalam Pak Midi kita tengok ya, bagaimana Omar ni walaupun hebat di ketegasannya, tapi dia orang kuat menangis. Kalau kita Abu Bakar, Osman tu tak heran lah. Sebab memang orang yang hidup hati ni Omar ni. Bila mana dia baca satu surah, satu ayat, surah Mutaffifin, ayat ke-6, tengok ayat ke-6. Dia baca ayat tu, satu ayat ya, surah Usama tu, ayat ke-6 surah Mutaffifin. Di mana kita dapat Allah Ta'ala, di mana kita dapat Allah Ta'ala, tu masyarakat terjatuh. Dia risau sangat dapat Allah Ta'ala. Hanyalah katakan itu sahabat yang dijamin surga untuk dia, dianggap sebagai hal yang pertama dibagi al-mu'minin.
tengok antara amalan dia insya-Allah ya. Tapi yang amalannya adil, sanggup untuk memikul dan sebagainya, tapi dia lah membuat menangis dalam solat. Itu antara doktor sahabat. Nanti tulis sikit lagi ya. Dan apabila pada engkau daripada kemudian maka apabila ada engkau punya murid atas antara engkau berikan dia dan nyatakan dia. Okey, syahadah bertujuan engkau daripada kemudian bila ada engkau ya, dia kata adalah engkau punya apa tu wirid atasnya, danlah engkau juga kata berkatakan dia dengan menyatakan. Baik, ini kita tahu dalam keadaan ujuk ni sifat binasa adalah yang disebut antara yang boleh menghapuskan malam kita. Maknanya rasa lebih, rasa sedap, rasa lebih macam lah semua rasa-rasa tu yang walaupun tidak menunjuk, tapi cara mana kita nak habiskan, kita nak hilangkan ni, itu dibagi oleh musannif ini. Antaranya kata engkau wirid di atasnya, kita ingatkan dia, danlah engkau berikan dia dan nyatakan dia. Maka kita kena selalu ingat benda binasa. Kata Syekh kena kita menambah hati, Syekh Mutalib Lilin, ada ubat dan ada dikatakan obat, ada obat dan juga ada ujian. Kalau dia tegaknya ilmu dan amalan. Ilmu tahulah kebinasaan, amalannya amalan yang boleh menghilangkan wujud, amalan yang boleh menghilangkan sum'ah, dan itu amalan berkaitan dengan sama ada kita biasakan dengan keadaan kita ni duduk bersama orang-orang yang katakan orang yang fuqaha, orang pemahir, orang berbawahan yang biasa duduk bersesa dengan watasan, dan biasa makan kita ni masak yang ala kadar ya, jangan biasa makan yang sedap enak, maka biasa ala kadar. Dan itu juga dalam keadaan kita kita secara jarah boleh anak yatim ni kita selalu jarah dan sebagainya, usap kepala dia, masuk juga kita ambil yang tua, kita hormati orang muda, anak-anak dikasihi, disayangi. Banyaklah cara-cara yang boleh hilangkan wujud ni dengan maksud adanya amalan, adanya ilmu mengetahui, dan adanya amalan untuk menyiapkan wujud daripada kita dengan amalan-amalan yang tertentu. Memang susah kalau kita tak biasa kan, kita katakan kita tidak kita tahu benda binasa, tapi tidak ada amalan untuk kita menghilangkan sifat tersebut. Jadi kita biar selama kekal dalam diri kita tu, biasalah kita. Sebab itulah kita kadang contoh yang terbaik lah. Cuba tengok ya, kalau kita contohlah tu satu biasa je, dia salam, dia dudukkan ini kan, kita rasa sikit lah tu. Kalau saya kebangkit dalam sini, tengok ya, bangkit dalam ni. Takkan kita mereka dia untuk boleh nak dia bukan bangkitlah fikir kejap, bangkit kalau susah bangkit, kita salah. Dan salah ini berat je nak bangkit, susah je nak bangkit sikit, tapi memang terkesan. Itu juga dia kata tengok kita makan, contoh kan makan, kita tuan rumah kan, tuan rumah ni yang kita makan dulu, dah habis makan baru kita makan. Nak ajar tu supaya ya, biar orang tetamu tu makan, kita makan tak apa, sebab kita tuan rumah. Memanglah Nabi kata kita makan, kita memang kita raih dia makan ya. Tapi kalau datanglah 40 orang, biar dia makan dulu, kelas sekali. Tengok, cuba tengok akhlak ni yang kita kadang-kadang dia terlepas pandang ya. Itu juga kita program lah, kita raihkan anak yatim sebagainya, raihkan itu habis. Kita sedar tak tu yang kuah-kuah tak, dengan kuah biru kita isi kita, itu yang lingkupkan 10 lebih yang bagi kita. Itu memang kira-kira sebesar lah dalam hatinya sifat wujud Nabi. Panjang je lah, panjangkan lah. Bukan ni kita kena proses kena terus dia guna
sama ada direct pada Allah Ta'ala ataupun dalam bentuk dan bentuk ini pada kita, kawan kita sebagainya. Penting kawan, kawan yang paling akan kawan kita. Sebab itulah yang susah. Jadi orang dasar ni yang ada kedudukan ni, dia nak sama kita, nak duduk kita, sama makan yang kita. Contohnya kan, dia pernah tak dia hidang kita contohnya. Kita hidang dia biasa, kita hidang dia pula. Kita ni hidang. Contohnya yang ada jawatan tu hidang punya aman. Kalau tak nama pernah biasa punya aman hidang dia, tugas untuk dia. Sekarang dia juga tukar pula. Ni aman duduk, hidang pula. Wang biar jawabnya. Nabi SAW, Nabi bagaimana satu hari ni cerita rahsia Abu Hurairah. Ini buka rahsia Abu Hurairah dapat ilmu, ingat hadis sahabat lain tak buat. Apa puncanya? Makan sisa-sisa hadis. Imam Ahmad ada, Imam Abu Dawud ada buka lah dalam tulisan ulama India ni, kata sejarah dia tulis ulama, bukan Muhammad Zakaria. Ahdawi dia dekat Nabi. Dia kisah para sahabat. Kisah sahabat. Dia baca tu Abu Hurairah. Ni Tawadu Abu Hurairah. Abu Hurairah ni termasuk di golongan sufah. Duduk kat sufah ni sampai buka. Sampai dia 12 orang situ. Dia tak ada kerja, dia tak ada kerja, tak ada apa. Yang memang dia ikut Nabi lah. Memang dia tak ada. Belum 12 orang ni tak lagi jihad lah. Biasanya tak ada kerja, makan ditanggung oleh sahabat-sahabat yang ada infak bersahabat lah, sedekah, zakat sebagainya. Jadi satu hari Nabi datang, Abu Hurairah dia begitu sebab lapar sangat kan. Jadi bila Nabi datang buat makanan daripada sahabat-sahabat ni, Nabi buat makanan, bagi dah habis semua tu. Lepas tu dah habis makan dah, Abu Hurairah angkat, ada kamu Abu Hurairah? Dia satu sahabat dia sakit bagi makanan, cerita yang apa ni, iklan TV itu yang kumpul nasib goreng sikit kan. Itu ustaznya kumpul dapat sesuatu. Maka Nabi bagi berapa makan, dia makan sesahabat. Yang kedua, dia lapar, duduk kat pintu dekat di masjid. Ni orang keluar, ambil rapat untuk pergi awak ke buat rumah. Tak juga buat rumah. Ya. Orang keluar ke rumah. Orang tadi kabar gitu je. Tak ada, jom pergi rumah. Akhir Rasulullah tahu Abu Hurairah duduk ni ada hajat untuk sahabat buat rumah. Rasulullah bawa ke rumah. Tahu Rasulullah ada satu kadah mangkuk, ni apa? Susu. Barah ni susu. Ya, kata sebelum aku minum, panggil sahabat-sahabat yang dapat yang minum dulu. Susu tu satu mangkuk, nak kongsi 12 orang. Dia tak pesan dah, tinggal sikit jangan habiskan, semua sikit. Yang baki tu semua dia Abu Hurairah nak habiskan, usah jangan habiskan, tinggal tu sikit. Tapi dah nak habiskan sisa sahabat. Itulah punca dari tawadu Abu Hurairah dia dapat 5,300 hadis. Makan sesahabat. Ini yang susah kita nak buat. Sisa anak susah pun kita makan. Sebab tu kita makan dalam kan. Ada kata jijik nak pegang Allah. Subhanallah. Ada tak sanggup makan salam tu, dia buat border pula. Jangan simpan dengan air tangan, buat border tu. Jangan pasal base. Itu kita orang angkat tarik balik. Itu rahsia yang Abu Hurairah dapat ilmu hadis yang ingat dia ada orang tutup huruf. Dia tak boleh baca kita tak boleh. Tapi dia ingat hadis yang salah. Sebab kata Imam Bukhari, yang ambil balik hadis dari Abu Hurairah ni, baik sahabat tabi'in 800 orang. Hebat Abu Hurairah. Saya nampak dia baca sejarah dia, rupanya dia makan sesahabat lah. Allah campak ingatannya dekat. Mungkin dia kaitan dengan sebab itulah Nabi berhilang rasa, hilang rasa pesan. Kita tutup sikit lagi sadar ke sana. Kemudian ketahui ilmu secara kami sikit. Ketahui ilmu sebesar-besar wujud dan
dosa ya. aib dan dosa hamba Allah ia syak kepada Allah Ta'ala, dan seorang yang syak pada zikirnya. Okey. Kata oleh itu besar usaha aib, ya. Catatan cacat kita dengar daripada dosa hamba Allah, syak kepada Allah Ta'ala, dan seorang yang syak rezekinya Allah Ta'ala. Ini bahaya ni. Tajuk ni kita habiskan tajuk ni. Sikit lagi sambung ya. Seperti syak kepada Tuhannya, bermula dunia itu sekecil-kecil, bahawa banyak fikirnya kepadanya. Bermula banyak pikiran Ini dunia ya. Ini dunia. dunia Bermula itu, banyak fikiran di dunia itu orang yang kecil. Baik, bila bermula dunia itu sekecil-kecil ya. Bahawa banyak fikiran kepadanya, banyak orang tumpukan. Yang kecil itu lebih ditumpukan, diutamakan. Mula banyak fikiran dunia ada. Bermula banyak fikirannya di dunia itu orang yang kecil Hemahnya, hikmahnya, maka tak kala kecil fikirannya, kecil jadilah jadilah hemah. kecil Himmah. hikmahnya. Maka Maka hendaklah ada engkau besarkan hamba, besarkan hemah kepada kau besarkan hemah besarkan hemah kepada yang besar. besar. Bermula seseorang yang Sangat bersangat hemah kepada yang kecil, dan dan meninggal ia akan hikmah yang besar. Nescaya itu orang yang sangat kurang akalnya. Maka hendaklah berdiri engkau dan mengerjakan sesuatu amal orang yang soleh, dan mengerjakan engkau dengan sesuatu yang disuruh Allah Ta'ala. Adakah engkau lihat tiada memberi rezeki Allah Ta'ala kepada hamba yang berbuat taat kepadanya? Dan sesungguhnya memberi rezeki Allah Ta'ala akan binatang jinak, Cicak. binatang cicak dan binatang jejak Betul. dan binatang wardan Wirdan. dan binatang wirdan, dan tiada lupa Allah Ta'ala memberi rezeki engkau. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ini antara perkara yang sebesar-besar kita punya adab kita dengan Allah Ta'ala yang aib kita, yang mereka yang cacat yang sebesar-besar cacat, syak rezeki Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita syak rezeki Allah Ta'ala ni, dia ada kisah nanti ya, insya-Allah kisahnya ini hikayat ni. Bawah ni kan, bawah ni hikayat bawah sekali. Hikayat yang satu hikayat itu nanti contoh kisah syak rezeki Allah Ta'ala. Hikayat daripada orang menggali kubur, ya, mencuri kain kapat, dosanya taubat dia kepada Allah Ta'ala, bagi maka diterima Allah Ta'ala taubatnya. Maka berkata ia pada gurunya pada satu hari, hai guruku, sudah aku gali 1000 kubur, maka aku dapati sekalian muka mereka itu membatalkan kiblat. Maka berkata gurunya, hai anakku, ya, hai anakku, mereka itu ialah, inilah orang yang syak rezeki mereka itu syak rezeki mereka itu. Ini gambaran zaman ni, awal-awal lah kita 400 Hijrah. Bayangkan dia kerja dia curi kain kapan, dua susah lah, satu mencuri, satu menelanjangkan mayat. Beberapa kubur yang dibongkar, 1000 kubur. Akhirnya dapat insapan, dapat kesedaran sebab pada Allah, jumpa kubur dia yang tu, pada mengaji itu, ceritalah apa yang dia dapati. Apa yang dapati ni, satu kubur pun tak nak pergi kiblat, semua belakang kiblat. Mati tak nak kiblat tapi berbalik. Apa puncanya? Syak rezeki Allah Ta'ala.
Ingat kita ada empat perkara dalam hadis Arba'in Allah tetapkan bila mampus. Apa dia? Ajal, rezeki, pekerjaan, sa'i, syaqiyun, baik dan sedaka. Dah tetap dah. Yang terisau apa? Macam mana kita risau ajal? Kita ajal yang risau. Tak pernah siapa risau ajal dia. Yang tahu ajal pasti ada yang kau tahu lah. Itu lagu dia. Dia kata tapi bab rezeki, dia mengaku tak macam ajal tu. Yakin kita kan kita akan mati. Yakin rezeki Allah Ta'ala. Itu punca dia. Bayangkanlah sekarang ni belum tanam dah tak ada bulan dah. Lebih dahsyat pada ni. Ada khusus imam-imam di Pulau Tekan. Doktor apa namanya doktor tu, dia pakar kepala. Dia PhD dia bidang ni. Dia buat kajian di Lembah Kelang dan Seremban. Kubur-kubur di depan Lembah Kelang dan Seremban. Majoriti semua tak ada kiblat. Majoriti tak ada kiblat. Belum tanam lagi tak kiblat. Sampai kebetulan, cuba tanya yang tadi pergi, kubur siap belum? Tak ada siapa tanya, ikut kiblat tak ada. Tak tutup soalan itu. Juga kita mensyar rezeki Allah Ta'ala daripada mula kita. Itu jangan syak rezeki Allah Ta'ala. Kita buat kerja kita, rezeki Allah, dia kerja dia. Siapa syak rezeki, susah rezeki dia. Contohlah, macam kita dulu ditambah Rasulullah kan. Dia memanglah kalau pakai helmet tu, memang potong lagi lah tu. Ni kalau rezeki ni, tapi nak jadi apa? Nak syak rezeki ke? Apa nak depan masa tanah? Nak kerja apa? Jaga. Dia tekan, kita selalu tekan pasal jangan kita bergantung kita kan. Kalau anak ni gini, hantar semua agama, hantar tapi jangan fikir rezeki. Sebab dia betul lah. Ini kita tak tahulah. Sebab ni cerita ni, kiblat ni sekitar tahun 400 balik. Tetapi berlaku yang terbalik cerita. Asyad lah, zaman Limayan juga kaki cerita dengan saya sendiri. Pengalaman dia menanamkan budak tapi seorang budak hati tu baru tak tahu berapa juzuk dia hafal Quran, dia accident meninggal. Malam mimpi budak tu suruh betulkan kiblat ni. Terbalik budak 3 kali berturut-turut. Saya berjumpa Syed tu, Ustaz, dia cerita bagus. Ustaz cerita ni, bercerita lah nak kuliah. Apa hal? 3 malam berturut-turut dia mimpi budak yang tanam itu datang suruh mimpi budak tu betulkan kiblat. Dia bermula sekali tak apalah, 2 kali, 3 kali. Jadi 3 kali berturut tak jadi. Jumpa ayah budak tu. Budak tu kau pada malam, tak tahu budak mana. Budak pada malam. Ayah dia kata, mimpi siapa je kau mimpi, dia kata. Ayah dia kata pada Asyad ni, dia berat ni. Jumpa imam yang mengaji imam solat jenazah untuk anak dia. Imam kata, siapa jawab ni kau mimpi? Berat. Jadi mereka tiga-tiga ni pergi jauh ni. Kota tanah lebih muda dekat tempat asal suku itu. Pergi Jawi, dia kata melukis untuk bongkar kubur mimpi ni. Belum ada kes lagi lah. Kalau kata ni, kalau wawah ma'alam, tapi kalau nak juga nak tinggi mimpi dia dah, mimpi dah betul-betul dah. Nak juga polis yang ada permit untuk ni, untuk apa? Untuk bongkar semua. Jawi tak ada permit, tidak ada kuasa untuk bongkar, dia polis je. Jadi tanggung 19 hari. Maka Jawi dengan polis dan 3 orang ni, Asyad ni dan budak-budak memang pergilah buka. Memang ternyata budak tu terlentang. Yang ini buat kaki budak tu terlentang. Cuba tengok ya. Allah dah bagi dah, walaupun tak habis lagi hafiz Quran, Allah dah letak dia hafal Quran, dah habis dah. Allah tak izin di belakang kiblat. Rasulullah menghadap kiblat. Apa cerita tak main kiblat ni? Masa dia orang tanamkan banyak tu, hujan selebat-lebatnya. Lepas tu yang semua ada tu berteduh, tempat teduhan dekat muda kan, ada tempat teduhan tu kan. Biarlah yang 2 orang buat kerja, yang ambil kubur tu. Dia tengok orang tak ada, buat kurang dia tanam begitu je. Kiblat tak ke mana, itu punca dia. Hujan lebat, yang budak itu tak sempat jadi adablah kiblat.
Cuba tengok saudara, budak tu umur 14 tahun. Ayah kata untuk tahfiz, dia tak kerja apa, tak fikir kerja apa. Tapi ayah kata tahfiz lah, dia nak jadi orang hafiz Quran. Dia habis lagi, tak tamat lagi. Allah tak izin terlentang. Bila buka mayat itu, bila buka kubur tu, ayah dia menangis. Macam mana dia mati, itulah jasadnya. Sikit pun tak ada bau. Berapa hari? 2 minggu lebih. Makna pernah mandikan perempuan, mana pernah mandi perempuan, baru seminggu, tak sampai seminggu, 5 hari masuk dah hari ke-6 mati, bau dia 2 minggu saya makan. Bau yang mati, yang kena bunuh tu 10 minggu makna saya makan. Baru 6 hari, 19 hari, lebih 2 minggu. Jasadnya macam tu juga. Allah tak izinkan sentuh bulan, sentuh tanah penjajah dia. Satu, kiblat tu memang dia tak izinkan, Allah tak izin terletak. Yang ini Allah tak izin untuk mendak kiblat. Allah terbalikkan, suruh malaikat terbalikkan. Ada cerita insya-Allah. Sebab tu kita sekarang ni yang fikir rezeki sangat. Kerja kita buat kerja kita. Satu je, punca kita contoh. Jangan sebut kita hantar anak tahfiz ke hantar agama, ada bayar makhluk tak bayar beban. Ini dah orang marah. Kerja kita hantar je. Dulu ada sejarah yang kita katakan budak-budak tahfiz di kubur tak makan. Tak ada sejarah tu kumpul mengajar Quran belum mukadam tu kubur tak makan. Kalau ada sejarah lagi orang yang bermodok dia kubur tak makan. Tak ada. Bercicak sekecil cicak tu Allah jaga rezekinya yang kita ni. Sebab itu kita jangan fikir rezeki. Jangan fikir kita hantar kerja, kita hantar program. Yurat berapa ratus, insya-Allah Allah tahu macam mana nak bagi. Ini antara rahsia mengapa kita yakin. Kalau yakin ajar, yakin kita ajar kita, yang buat kita yakin, itu yakin kita dengan rezeki Allah Taala. Cuma jangan bertubuh sudahlah, jangan kita minta. Dia jangan ada masanya kita tawakal, usaha ikhtiar dan berdoa. Ada masanya tawakul, serah bulan-bulan. Bila tawakul, bila kita memang kita nak dapat tu, dah buntu jalan dah. Dah buntu jalan dah, usaha-usaha dah apa dah, duit simpanan dah habis dah. Tawakul, serah bulan pada Allah. Anak pernah sekali, betul-betul yuran anak kalau kat usia tu tak ada lagi. Anak yuran anak pun tak ada lagi. Yuran anak-anak sekolah apa Nurida tadi kan sekolah dia tu. Kata ya Allah, ini masa tu tawakul, aku tak mampu untuk usaha lagi. Dia dapat call satu perempuan muslimat minta ekonomi. Kalau buka, tengok 3,000 dimasukkan. Saya bergerak saudara. Allah bergerakkan. Masanya kita tawakal, usahalah, carilah. Masa kita tawakul. Tawakul serah kepada nampak usaha, nampak kerja. Itulah kata dia. Macam ada pernah kereta yang hilang tu, kita hitam air tu hilang tu. Pernah ambil minyak. Anak sesat jalan, nak pergi dia sebab apa? Tali. Dia sebab tali. Dia sebab tali kan? Kat fiber tali tu. Dia sebab tali dekat dia sebab tali. Awi yang sebab tu. Selajak tu tak masuk dia sebab tali. Minyak dah habis dah. Yang merah tu dia nyala tak keluar dah. Habis tak keluar dah. Belum merah tahu lah berapa kilometer kan. Kalau merah tu tak ada habis minyak tu, dia dah ada bagi tu maknanya ada berapa kilometer. Biasa 16 tu berapa 20 kilometer yang kita gerak. Saya rasa bukan masa 40 kilometer lah. Jalan. Dia jalan gitu tu. Ya, sampai saya jalan aku habis minyak. Bayangkanlah tu kata subhanallah. Yakin tawakul masa tu. Kalau fikir ke surau. Dah tak sampai maghrib lagi. Fikir surau. Minyak kita apa tak nampak surau. Ya Allah, aku nak surat tu. Dapat surau tu. Dan isi minyak memang tak gerak meter tu. Itulah kadang-kadang ada masa tawakul, masa tawakal. Tawakul ni tak ada kita ikhtiar dah. Tak mampu ikhtiar, tak mampu fikir dah. Serah daripada Allah Ta'ala. Tawakal, usaha ikhtiar, kita usaha doa, itu tawakal. InsyaAllah kita bincang Allah kata ya. Jadi kita tengoklah hikayat ni untuk jenah kita. Jadi apa yang kita lihat, takut kita masuk kat rezeki ni terbalik ya, terbalik kiblat kita. Inilah yang risau kita. Bila kita bukan ahli tauhid, ingat ya, bila syak rezeki kita keluar ahli tauhid. Dia ahli tauhid, dia ahli kiblat. Siapa yang tauhid dekat tauhidnya, dia masuk ahli kiblat. Siapa tauhidnya tak dekat, tauhidnya binasa, dia bukan ahli kiblat. Ini
Ini termasuk tafsir daripada Imam Qurtubi menafsirkan ayat surah Hasyr, "Walladzi lahu al-qudus salam", akan dikeluarkan orang yang ditauhid. Dia tauhid wa al-qiblah. Yang dia tauhid dia al-qiblah. Maksudnya Allah tak izin dia belakang kiblat. Tapi kalau tauhid kita tak yakin dengan Allah secara segi Allah Ta'ala, dia keluar ahli kiblat, keluar orang yang ada kiblat. Sama ada sebelum kita mati atau sebelum kita mati. Sekarang ni confirm sebelum mati kita tak kiblat dah. Dan kita tak pernah tanya kiblat, ikut kiblat tak ada. Dah siap kubur pun dulu. Tak ada solat kiblat kita. Sedangkan kita pun tak abadrik, sekiranya tanam mayat itu terjatuh salah kiblat, wajib diwakafkan dengan syarat tidak mayat itu tidak uzur dengan lama. Dan kedua, tidak kita dikatakan dengan dua menghormati mayat. Wajib wakaf betul-betul di betul kiblat, melainkan mayat sudah hancur atau sebagainya, tak wajib lah. Kalau selama dia tak hancur, selama dia tidak apa, wajib diwakafkan betul dalam kiblat. Dan kiblat itu wajib. Mencium muka ke tanah itu sunat. Kiblat itu wajib. Sekarang ni tengoklah, dan kajian dibuat oleh doktor ni, bila bakulah sebab majoriti kumpul yang ada ni tidak ikut kiblat yang sebenar. Bila seorang salah, dia salah dia. Seorang tak ikut kiblat, dia ikut yang dia akan. Sebab kita dah ditetapkan, kita je kan, bila seorang dia tak ikut, dia ikut. Kapur lain, boleh menyengit, boleh mentang, boleh macam ni boleh. Kumpul tak boleh. Satu seorang silap kiblat, ya ikut lain. Allah tak izinkan sebab kita masuk yang ni ataupun kita tauhid kita ada masalah tauhid kita. Allah Ta'ala. Itulah untuk malam ni. Alhamdulillah syukur ada tangguh yang tangguh cerita pasal ni ketahuilah. Ya, ketahuilah sebelum sarang aib kita. Itulah proses yang sedang antaranya kita syak rezeki Allah Ta'ala. Itulah tajuk ni kita akan sambung. InsyaAllah kalau ada solat juga tersangkut untuk malam ni. Bila muskilat kongsi boleh kita. Jadi sebab itulah bagi orang yang susah untuk berkongsi sisa sahabat ni dengan harap ilmu dia selalu. Orang yang boleh kongsi sisa sahabat, sanggup makan sisa sahabat, insya-Allah. Dan kita hari nanti tengok mana tuan-tuan ada kita ada Datuk Asal Jamat, Datuk Asal. Memanglah yang paling banyak kerana Datuk Asal ada soal salih. Dan lain soal beliau saat tu dia juga ada kita banyak soal. Macam mana buat ilmu dia, sisa dan minum air dia. Kalau makan-makan, kalau apa ni, kalau tegak-tegak ada apa ni, sup kan, minum sup dia keluar habis, tengok tak ada dah, ambil makan. Anak dia buat habis, tak suka makan. Rupanya salah satu punca ilmu makan sisa untuk guru. Tunggu anda jangan anda sebagai kesedaran dia tunggu yang lain agak ada Pak Dini memang wali semua kan. Kata Dr. Rahim Nasir bila ikut kuliah untuk guru kaitan haji, siapa tak kenal ustaz, siapa tak kenal ustaz tu akan zaman tu bunyi. Sebab dia ilmu dia kepala dia kitab bergerak, kepala dia kitab bergerak. Itu kata ustaz dan Ustaz Rahim Nasir. Memang kalau satu tak kenal dia, tak jumpa ngaji dia, tak biasa je. Dia tak popular pun, tak masuk ranking selebriti pun, tak masuk. Tapi kita tanya soalan. Pernah cerita dengan anak sendiri Harusan ni ya. Nak buat ini masa ni pengen syariah, bank-banknya pengen syariah dia. Masa tu bank rakyat nak buat hadiah daripada deposit. Contohnya kita masuk menabung di bank rakyat ambil deposit itu buat dia sebenarnya macam lah tabung ke buat bagi anak. Ambil deposit itu untuk jadikan tarikan untuk beri pelanggan. Datuk Asal kata jangan, benda ni tidak sah, tidak halal, tidak harus isyarat. Ustaz ada tak masa tu Datuk Asal mana benda ni deposit balik kepada pelanggan boleh tak? Terus saya tak boleh. Masalahnya buat kitab Datuk Asal je, saya tak kitab 3 kali akhirnya baru Datuk Asal dia kata betul ya. Datuk ni mana dia kata ustaz punya tu betul lah, baru orang terima.
Dia nak cerita sekali Tok Guru ni Aziz drama di Taipei. Cerita kan apa? Masa tu apa tu? Dan dia pindah dia betul lah. Kalau dia datang baru, kalau dia datang macam mana pun pasti berkaitan dengan murid yang sia dan dengan Pak Imam Rahman, Pak Imam kedua dah. Itulah dia pernah sebenarnya dia cerita Ustaz Abdul Aziz ceramah di Taipei tentang ASP. AS yang Tok Guru ni, dia kalau satu maklumat tak tepat, dia takkan lantunkan ceramah dia ataupun dia keluar ceramah dia. Dia tanya Datuk Hassan Jamal, Selamat dengan panel orang pertama yang kata dilantik untuk syariah 1986. Masa tu di Khidmat UiM Selayang. Memang Tok Guru kata dia sebab Tok Guru cerita pasal ASP masa nak highlight pada tempat kemudian dia kata macam mana dia buat kajian dia Datuk Sambat asal dengan panel Selayang daripada Nanda Putih lah. Memang dia punya ASP, maksudnya ASP memang tidak halal. Dasarnya Dr. Mahathir tak nak ambil untung kurang daripada 14%. Kalau kita ikut syariat, kita untung 40%. Tapi kalau tak ikut syariat, Arab dalam bos berhabuk untung 14%. Dia kata kita nak untung 14%. Bila dengar situ dia ceritanya akhirnya SP itu hukumnya haram. Yang harusnya barunya Pak Selangor kekal haram. Akhirnya dia bagi tahu pada Tok Guru memang kajian memang Tok Mahathir dia tak setuju untuk yang halal ni, dia tetap nak pelaburan yang untuk 40%. Dengar saya Tok Guru dengar dia punya tu terus dicoba ceramah dah masa terus ceramah. Selagi mana dia tak dapat maklumat, dia ke mulut orang yang mengkaji, masa lagi itu dia takkan sebut. Dia dapat kenyataan, dapat pengesahan, memang itulah kenyataannya, dia lontar tu dan ceramah. SB itu haram, MM itu haram. Sebab tu itulah ketika dia tengok langkah ni, tengok orang ni orang alim, dia tak sebab tengok pada dia berhati. Sebab tu dia kalau kita ngaji dengan dia, kan kita tengok cara mana dia memang kalau orang datang orang ngaji, tak kisah datang ramai mana pun. Ya, bayar tak bayar dia datang. Susah nak cari ustaz macam tu dah. Dan susah nak cari ustaz yang mampu baca kitab Arab tua, dia tak ada dah. Bila dia pindah ke Penang, dia mufti, kitab yang dia baca tu tak siapa nak sambung dah. Akhirnya Ustaz tak Salihan Jamat ambil tukar kitab Wajiz Imam kitab Wajiz boleh kali dah habis lengkap kitab tu sampai sekarang tak siapa baca. Itulah kerugian kita. Lepas tu orang dia ni dia macam yang dia hebat yang diukur umat sebagai tak ada menonjol pun, tapi baca tu kita terasa dia punya pemeriksaan ilmu itu. Itulah cerita rahsia orang dia. Sebab itu atas ni kita nak ambil ni rahsia dia cerita minum sisa dia tu, makan sisa dia. Kalau mana kita nak cari ilmu, itulah rahsia Abu Hurairah dapat menghafal hadis 5,700 rahsia. Tak ada istilah dikatakan ada situ tahu tu ambil ya. Itulah Allah Ta'ala. Untuk insyaAllah kita sambung lagi Pak ramai sahabat kita nak ada nanti kita Dia masih kita nangis lah. Tapi masalah dia, bila dia nangis tu orang suka mengatakan rasanya diri. Sebab dia takut ke dia nangis sebab dia nangis. Kalau kita lah dari imam ni kita sambil dia kalau dia baca surah jadi pertama kalau awal terazi dia kalau terazi dulu tu dia nangis itu tapi bila dia kerap nangis so orang nak dia nangis tu pasal diri bawa malam kita tak kata itu masing-masing lah. Yang boleh ada tu, yang boleh spontan, ada boleh simpan, boleh simpan tak tahulah hakikatnya, niatnya tu apa yang dia penangisan tu, apa yang benar dia tangis tu atas keinsafan dia, serang dia, atau tangisan tu sebab alunan lagu dia tu. Boleh nangis dengan lagu, dengar kan? Nangis sebab apa? Sayu raya lagu punya lagu dia, boleh alunan suara dia lagu tu. Nangis kita.
Ya, bukan sebab tadabbur tu, bukan sebab dia punya kita punya tafakur tu kan, sebab lagu itu tak jadi. Sebab tu kita kata Imam Al-Fatihah kata Tina Ali Khoja menangis pun dia tahap dia. Yang rendah sekali menangis kerana takut siksa Allah, itu tahap yang rendah sekali. Atas sikit takut tak dapat keampunan, itu tinggi. Yang paling tinggi tak dapat redha Allah, tangis pun tengok tahap dia. Dia sebut dalam kitab ni tulisan para ulama, tangis air mata dia ada 8 jenis. Ada air mata buaya. Tengok air mata buaya. Contohlah kita macam isteri nikah kan, suami ya Allah nangis, badan beli penuh beli 3 hari je, lepas tu air mata kering, air liur pula naik keluar pula. Itu rasa buaya. Dia simpan kat dalam bahaya, dia simpan kat dalam tu. Maksudnya air mata yang mana yang dinilai semua kerana air mata yang ada takut pada Allah, siksa Allah, itu rendah sekali. Air mata yang jatuh takut tak dapat keampunan, tinggi. Air mata takut tak dapat redha Allah, paling tinggi. Ada tahap-tahap pula. Tapi kalau dia nangis kurang malam, kita tak kena tahu apa dia punya dalam mana kita tahu. Ya, dia bagi kita boleh tahu hukum lah. Nanti buat kita tahu hukum tu yang sangat baik je lah. Ya. Mungkin bantu dengan doa dan tadi sebab Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata fiti wa inna Allah asita dan alik kulina wa qina subha salat. Allah nakana Allah akan Quran Allah madzakina masina wa alimuna wajibna tilawah wa Allah Allah kita sekali awit kesaat ونحن نسمع أنت مستعان وعيد البلد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kalau bagi satu, nangis